sampai di rumah pakcik dia ni, pakcik dia tengah teriak. Maka berkata Muawiyah kepada pakcik dia, wahai pak saudaraku, kenapa aku lihat engkau menangis? Bila dia sampai tengok pakcik tengah teriak, dia tanya pakcik dia, dia kata ni pasal apa duk teriak ni? Adakah sakit yang menyesak akan dikau dan menyusahkan engkau, ataupun kerana loba kepada dunia dan sayangkan dunia? Adakah ditanya lagu tu kat pakcik dia? Dia pergi rumah pakcik dia kena penyakit taun, kena penyakit wabak. Bila sampai, kebetulan masa dia sampai, pakcik dia tengah sakit dan tengah duk teriak. Dia tanya pakcik dia, ni teriak ni pasal apa? Adakah teriak ni kerana sakit sangat, penyakit ni sakit sangat, ataupun teriak ni kerana duk berasa duk kampui dunia tak cukup lagi kah? Ni kasarnya soalan. Maka jawab Abu Hashim, semuanya kata kamu itu. Tidak ada ia sebab bagi menangis aku. Dia kata, hang kata tu tak. Aku bukan teriak kerana tak tahan sakit ni, dan aku bukan teriak kerana terlampau tamak dunia. Dah, dua-dua hang kata tak betul. Aku bukan teriak kerana dua benda tu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan lam akhudh bihi. Qala innama yakfika min jami'il mal khadimun wa markabun fi sabilillah. Wa ajiduni al-yawm qad jama'tu. Dan tetapinya Nabi SAW telah menjanjikan kepada aku akan satu janji yang tiada aku ambil amal akan dia, iaitu sabda Nabi, hanya sahaja memadai akan dia, wahai Abu Hashim, daripada sekalian harta yang kamu kumpulkan dia itu dua perkara saja. Yang pertamanya khadam, dan keduanya tunggangan untuk perang sabilillah. Dia kata yang aku teriak ni bukan kerana aku tak tahan dengan sakit yang aku duk tanggung ni. Aku teriak ni bukan kerana aku tamak dengan dunia. Aku bukan teriak kerana dua benda ni. Tapi aku teriak ni pasti aku teringat Nabi ada pesan dekat aku satu benda, tapi aku tak patuh pada pesan Nabi. Ni aku teriak ni pasal apa? Pasal aku menyesal Nabi pernah pesan dekat aku dua benda, tapi aku tak pegang kepada pesan Nabi ni. Lah ni aku dah sakit nak mati dah. Aku rasa aku menyesal sangat kerana tak ikut pesan Nabi. Iaitu Nabi pesan dekat aku, hidup atas dunia ni cukup dengan ada dua benda ni saja. Yang pertama ada khadam untuk tolong kita. Yang kedua ada tunggangan untuk nak naik pergi perang sabilillah. Nabi pesan ada dua benda ni cukup atas dunia. Tapi malangnya aku tak pakai apa yang Nabi pesan. Aku pulun cari harta. Kerana khadam itu pasti berhajat kepadanya. Dia kata khadam ni memanglah tak dapat tidak. Kita perlu ada orang tolong kita. Tuan-tuan boleh hidup seorang dalam dunia ni. Khadam ni bukan maksud kata khadam duk tolong, duk kerja makan gaji dengan kita saja. Khadam ni maksud orang tolong kita. Kita boleh hidup ke dalam dunia seorang tanpa minta tolong orang. Boleh hidup seorang. Kita nak pakai baju selai ni pun berapa orang terlibat buat baju ni. Baju kita pakai ni berapa orang terlibat buat baju ni. Daripada orang hak kerja tanam pokok kapas no? Hak kerja tanam tu satu pasal, ada gembong tanah, ada traktor tanah satu pasal, ada main buah baja satu pasal, ada jurus pokok satu pasal. Nak boleh jadi kapas tu saja, berapa ramai orang terlibat nak dapat kapas tu. Daripada kapas tu nak kena ada lori pi hangkuk bawa pi ke kelang, kelang nak kena pintai buat benang, daripada benang nak bawa pi kelang, kelang nak kena jalin benang nak buat bagi jadi kain, daripada kain ela tu nak kena bawa pi kedai tukang jahit, nak kena potong kain ela tu, nak potong buat seluar, buat baju dan sebagainya. Daripada dah jadi baju tu nak kena ada driver bawa mai ke kedai jual di supermarket, nak kena ada salesman, sales girl duk jual dan sebagainya. Kita pi beli, berapa ramai orang terlibat selai baju kita pakai ni. Bolehkah kita hidup seorang dalam dunia ni? Kita sentiasa berhajat kepada orang tolong kita. Itu cerita dia. Kita sentiasa berhajat kepada orang tolong kita. Kita tak boleh jadi kaya kalau tak ada kuli buat kerja untuk kita. Kita tak boleh jadi kaya kalau tak ada orang yang sanggup main kerja di kelang kita. Kita tak boleh jadi kaya kalau tak ada orang main sanggup buat kerja di tempat kita. Apa hak kita dapat Allah ni atas bantuan orang. Jadi dia bagi tahu dekat kita, dia kata kerana khadam itu pasti berhajat kepadanya. Kok mana pun kita perlu ada orang tolong kita. Ataupun sebab ada barang yang tiada kuasa memperbuat seseorang diri. Dia kata dan perlu ada orang tolong kita untuk nak buat satu benda yang kita tak akan boleh buat sendiri. Kita duk makan nasi hari-hari tu. Berapa ramai orang terlibat nak boleh dapat beras
Main nak boleh masak di rumah kita tu, berapa ramai orang terlibat. Hak kita duk masak makan hari-hari tuan-tuan, bukan beras daripada bendang kita, bukan daripada padi hak kita tanam, kita pergi beli di kedai. Hak kita punya pergi mesin, kita hantar pergi jual. Kita pergi makan hak orang lain tanam punya. Makna kata manusia ni kok mana pun dia berhajat di antara satu sama lain. Begitu. Maka boleh khadam itu tolong akan dia. Dan tunggangan itu pula berhajat kepadanya dalam perang sabilillah. Kerana dengan dia boleh kuat nak berperang dan menolong seseorang yang kurang kuat. Dan tiada jadi lekeh, letih dan lemah dengan sebabnya itu. Kenderaan ni pula penting. Tak usah bercakap soal nak pergi perang. Nak pergi perang nak kena naik kuda, nak kena naik unta, nak kena naik apa zaman Nabi dulu. Kalau zaman lah nak pergi perang orang naik kapal terbang jet. Kalau zaman lah nak pergi perang orang naik armada, orang naik kapal laut. Tuan-tuan, 2-3 hari lepas Amerika kata dia nak hantar pasukan marine dia, pasukan tentera laut dia nak main jaga Malaysia. 2-3 hari lepas Amerika kata dia nak hantar main pasukan tentera laut dia nak main jaga Malaysia. Pasal apa? Pasal Malaysia sendiri pihak abang kata dalam negeri dia ada ramai pengganan. Kita pihak abang tu atas tujuan kita. Tapi pihak luang pula dia faham cara dia. Oh, dia kata betul. Kita duk kata Malaysia ni banyak pengganas. Banyak sungguh. Han tengok mereka sendiri mengaku kata banyak. Jom kita pakai pergi tolong jaga negeri mereka. Kalau esok dia jawab balik, dia kata aku tak peduli. Aku nak pergi juga. Nak buat aku mana? Ini benda kita nak kena tengok. Cerita dia nak mai itu semua kenderaan. Dia mai dalam bentuk jet pejuang, dia mai dalam bentuk armada, dia mai dalam bentuk kapal perang, dia mai semua ni kenderaan. Kenderaan ni diperlukan bukan saja dalam perang, dalam keadaan biasa pun kenderaan diperlukan. Tentu nak mai mengaji di masjid pun kena ada kenderaan. Kalau pukul kaki kita keluar lepas asar tadi, lepas hijau lagi baru kita sampai. Elok-elok sampai ambil semayang sunat tahiyat masjid, main isyak balik lah. Kuliah dah habis setengah jam sebelum kita sampai. Kita nak main ni pun nak kena ada kenderaan. Jadi Nabi nak bagi tahu kata atas dunia ni dua benda ni tak payah elak. Satu, perlu pertolongan orang. Yang kedua, kenderaan. Kenderaan ni bukan aksesori. Orang putih kata, tapi dia necessity. Kenderaan ni bukan satu lambang kemewahan, tetapi kenderaan ini satu keperluan. Tak ada kenderaan susah. Tak ada kereta susah, tak ada motor susah. Maka kenderaan dan juga orang tolong ini keperluan duniawi. Nabi SAW beritahu macam itu. Maka pada hari ini aku dapati diriku. Ini kata Pak Menakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Dia kata maka pada hari ini aku dapati sesungguhnya telah aku kumpul beberapa banyak perkara lebih daripada wasiat Nabi itu. Nabi pesan kata atas dunia ni ada dua ni cukup. Satu, ada orang boleh tolong kerja kita. Yang kedua, atas dunia ni kita ada kenderaan cukup. Kita tak menyusah orang. Tapi Pak menekan pada Muawiyah ni dia kata apa? Abu Hashim ni dia kata apa? Dia kata aku ni dah lebih daripada hak Nabi kata. Aku jadi satu orang yang kaya raya, aku ada kenderaan banyak dan aku ada khadam yang cukup ramai. Aku ada harta melimpah dan sebagainya. Aku dah ada lebih daripada hak Nabi kata. Aku rasa aku dah langgar pesan Nabi SAW. Pasal itu aku menangis, dia kata. Masalah mengambil tanah tempat bertanam tanaman. Sesungguhnya adalah syarak kita mengharuskan ambil tanah sebagai tempat bertanam tanaman itu akan jadi tempat bertanam tanaman dan berkehidupan. Dia nak bagi tahu dekat kita bahawa agama suruh kita manfaatkan tanah ada-ada. Itu sebab tuan-tuan, dalam hukum syariah Islam, tanah kalau sekiranya tidak digunakan untuk satu tempoh masa, kerajaan boleh ambil. Undang-undang syariah Islam. Dia duduk di bawah peruntukan, dia panggil Ihya'ul Mawad. Dia panggil Ihya'ul Mawad, maksudnya menghidupkan bumi yang mati. Kalau kita ada tanah sampai berekar-ekar, beratus-ratus ekar, berpuluh-puluh ekar dan kita tak buat apa, duk tanam pokok lalang penuh gitu aja, apa pun tak buat. Nampaknya tanah itu tidak dimanfaatkan dari segi ekonomi. Kerajaan yang memerintah boleh ambil tanah itu dengan tujuan untuk nak menghidupkan tanah yang mati itu. Pasal apa? Pasal semangat di dalam syariah Islam, dia suruh kita rajin menghidupkan tanah. Semangat yang ada dalam syariah Islam, dia mahu orang Islam rajin menghidupkan tanah. Tuan-tuan, kita pergi supermarket Carrefour tu. Kita tengok sebelah parking lot Carrefour.